Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi kita dekat Bycam Studio. Jadi pada video sebelum ni aku ada sembang lah mengenai top 5 pemain import paling mahal dalam Liga Super 2022. Jadi kepada yang dah tengok, aku ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan bagi yang belum tengok, lepas habis je video ni, saya mau boleh pergi share video tu, Jadi untuk video kali ni aku akan sambung lagi topik yang sama. Tapi kali ini mengenai 5 pemain tempatan paling mahal dalam Liga Super pada musim ini. So, korang semua dah sedia? Jom kita pergi ke tempat yang kelima. Di tempat yang kelima adalah Afiq Fazai pada nilai €300,000 bersama dengan 1.38 juta ringgit. Jadi Afiq Fazai merupakan anak jati kelahiran Pontian yang beraksi di posisi tengah. So untuk beberapa musim ni kita dapat lihat yang Afiq merupakan antara tonggak yang penting bagi mengundi bahagian tengah pasukan JDT. Beliau merupakan seorang pemain yang cukup tenang di atas padang, mempunyai tahap kawalan bola yang baik, passing yang cantik serta rajinlah untuk membantu di bahagian serangan dan juga pertahanan. Jadi wajarlah kalau Afiq ini diangkatlah sebagai antara pemain tengah terbaik Liga Malaysia ni. Cuma sayangnya Afiq ini selalu terlepas panggilan ke skuad kebangsaan. So aku harap pada masa akan datang Coach Kipanggon dapatlah panggil Afiq ni untuk main dengan skuad kebangsaan. Rugilah kalau ada pemain yang berbakat macam Afiq ni tak dipanggil. Jadi untuk rekod, nilai pasaran Afiq sebelum ni adalah bernilai €250,000 bersama dengan 1.15 juta ringgit. Akan tetapi nilai tersebut telah meningkat sebanyak €50,000 kepada €300,000 dan pada musim ini Afiq sudah membuat 2 penampilan bersama dengan pasukan JDT. Next, tempat keempat adalah Badrul Bakhtiar pada nilai €325,000 bersama dengan 1.49 juta ringgit. Jadi pada musim ini Bad membuat kejutan apabila membuat keputusan untuk meninggalkan pasukan Kedah dengan menyertai pasukan Sabah. Beliau merupakan antara pemain yang cukup lama bersama dengan Kedah sejak tahun 2005. Dan beliau juga merupakan antara tonggak Kedah ketika memenangi kejuaraan Double Treble. Jadi kehilangan Bad ini sedikit sebanyaklah mengundang rasa sedih di kalangan penyokong-penyokong Kedah. Maklumlah mereka bukan sahaja kehilangan kapten mereka, tapi juga mereka telah kehilangan seorang pemain yang cukup legend dalam pasukan Kedah. Apa yang penting, penyokong-penyokong Kedah tetaplah menghormati keputusan Bad ni, dan yang lagi penting, biar jasa jadi kenangan. Jadi untuk rekod, nilai pasaran Bad pernah mencecah €350,000 bersama dengan 1.64 juta ringgit pada tahun 2017. Pada musim ini Bad sudah membuat 3 penampilan bersama dengan pasukan Sabah. Next, tempat ketiga adalah Mac Davis pada nilai €325,000 bersama dengan 1.49 juta ringgit. Mac Davis ini merupakan antara tonggak penting bukan sahaja untuk JDT, malah juga untuk skuad kebangsaan. Sejak mula tiba di Malaysia pada tahun 2015, beliau merupakan antara pemain yang cukup konsisten setiap musim. Dari zaman main dengan Pahang sampailah ke JDT, Mac Davis ni sentiasa perform. Bagi aku, beliau ketika ini merupakan bek kanan terbaik dalam Liga Malaysia. Sebab itulah aku harap lepas ni beliau dapat kembali semula bersama dengan skuad kebangsaan. Bayangkan di posisi bek kanan tu kita ada Mac Davis, Jong Kos, Quentin Cheng, Syamil Safari, Rizal Ghazali, dan tak lupa jugalah pemain muda TFC iaitu Azam Azmi. Memang posisi bek kanan ni tak berdepan masalah ketandusan pemain Ramai pemain-pemain padu yang bermain dekat posisi tersebut. Jadi untuk rekod, nilai pasaran Mac sebelum ni adalah bernilai €300,000 bersama dengan 1.38 juta ringgit. Akan tetapi nilai tersebut telah meningkat sebanyak €25,000 kepada €325,000. Jadi pada musim ini Mac sudah membuat 1 penampilan bersama dengan pasukan JDT. Next, pemain yang kedua adalah Safawi Rashid pada nilai €325,000 bersama dengan 1.49 juta ringgit. Safawi ni merupakan seorang pemain sayap yang cukup lincah serta mempunyai rebatan kaki kiri yang cukup padu. Musim terbaik Safawi bersama dengan JDT adalah pada tahun 2019, di mana pada waktu itu beliau berjaya untuk menjaringkan 20 gol dalam 36 penampilan. Memang time tu Pawi ni memang perform teruk. Mana-mana keeper time tu auto cuak bila nampak Pawi ni pegang bola. Memang seram kalau tiba-tiba dia shoot. Confirm masuk gol. Tapi malangnya sejak pada itu kita boleh nampak yang Pawi ni masih lagi bergelut untuk mendapatkan balik prestasi terbaik dia macam tahun 2019 dulu. Lagi-lagi Pawi sekarang ni dah hilang tempat ke Arif Aiman.
Jadi Arif Aiman pula tengah perform. So agak susah lah kan untuk Pawi ni rampas balik posisi itu. Untuk rekod, nilai pasaran Pawi ni sebenarnya pernah menjunam kepada €200,000 bersama dengan RM917,000 pada tahun 2020 ketika dengan bersama pasukan Portimonense. Kegagalan Pawi untuk membuat penampilan bersama dengan Portimonense ni adalah menjadi faktor utamalah kejatuhan nilai pasaran beliau. Pada musim ini, Pawi sudah membuat 4 penampilan bersama dengan pasukan JDT dan berjaya untuk menjaringkan 2 gol. Lastly, pemain tempatan paling mahal pada tahun ini jatuh kepada Corbin Ong pada nilai €375,000 bersama dengan RM1.72 juta. Sejak tiba di JDT pada tahun 2018, Corbin merupakan pemain yang akan sentiasa membarisi keselebasan utama JDT lah. Boleh katakan hampir setiap game beliau akan diturunkan. Jaranglah kita nampak kan Corbin Ong ni tak main. Memang tak ada pemain yang boleh rampas posisi ni dari Corbin Ong. Jadi sebagai contoh, Fazli Mazlan, Syazwan Andi antara pemain back kiri dalam JDT yang bergelut nak fight posisi tersebut. Last keluar juga dari JDT. Walaupun Corbin Ong ni bermain hampir tiap-tiap game, apa yang aku suka mengenai Corbin ni adalah dia bebas daripada sebarang kecederaan. Memang tak pernah hinjit dia ni kan. Sentiasa fit untuk setiap game. Jadi mungkin ini antara faktor punca Coach Mora ni jarang nak rotate pemain dekat posisi tu. Bukan dekat JDT je jadi first choice. Dengan skuad kebangsaan pun, Corbin Ong ni akan menjadi pilihan utama coach. Kalau dekat posisi back kanan kita ada banyak sangat pilihan pemain. Berbeza dengan posisi back kiri ni pula, di mana kita kekurangan pemain berkualiti lah untuk menjadi pilihan kedua di belakang Corbin Ong. Ada sebenarnya lah, tapi tahap level kualiti tu tak standing lagi dengan level kualiti di posisi back kanan. So aku harap Corbin Ong ni boleh kekal fit lah sepanjang masa dan bebas dari sebarang kecederaan. Jadi untuk rekod sebelum menyertai JDT, nilai pasaran beliau adalah pada €275,000 bersama dengan RM1.26 juta. Untuk nilai semasa, kita dapat lihat peningkatan pada kadar €100,000. Pada musim ini beliau sudah membuat 3 penampilan bersama dengan pasukan JDT. Jadi itulah dia segmen 5 pemain tempatan paling mahal pada tahun ini. List ni adalah pemain yang bermain dalam Liga Super tak campur dengan pemain yang beraksi di luar negara. Mungkin ada yang pelik kan bila melihat kepada list nama kali ni Yalah, kenapa pemain ni ada, kenapa player ni tak ada kan? Sebab ni pun transfer market last update pada bulan 11 yang lepas. Kena tunggu dia orang update dulu lah baru kita dapat lihat perubahan pada list kali ni. So itu saja segmen untuk video kali ni. So aku harap semua boleh like, subscribe, share and komen. So kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum. Peace.